Allah tahu. Allah tahu. Dan dalam ayat 8, alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul fa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Bentuk ayat ini seolah-olah kalau orang tu, ialah suami cakap dengan isteri dalam dalam keadaan hanya mereka berdua, suami boleh je kata, tak ada. Kalau dihadapkan ke mahkamah, tak ada. Saya tak cakap pun. Isteri saya mungkin dengar, salah dengar kot. Salah dengar. Sebab tu dekat hujung tu, ayat 8 Allah sebut, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan mereka berkata sesama sendiri atau mereka berkata dengan diri mereka sendiri, kalau benar Muhammad utusan Allah, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata yang kami ucapkan. Kami tak dapat apa-apa pun, dah tentu kami berada di tempat yang benar atau dalam kelompok yang benar. Tak ada pun datang sebarang siksaan dari Allah. Suami boleh saja dalam bentuk menafikan perkataan-perkataan itu. So bisikan-bisikan ini Allah tak suka. Bisikan-bisikan ini Allah tak suka. Namun ada exceptional pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9, kalau dalam dalam kelas yang tempoh hari, kita ada kongsikan hadis tentang Aisyah, bagaimana tidak beradabnya orang-orang munafik bila bercakap dengan Nabi SAW. Dan supaya teguran kepada Aisyah tu supaya kita yang melihatnya, kalau mak kita ditegur, jangan cakap begitu, tentulah anaknya perlu patuh. Jangan sekali-kali mulut kita ini biasa bercakap sesuatu yang tak elok. Jangan biasakan mulut kita ni keluar perkataan-perkataan yang tak molek. Sedangkan apa yang Aisyah sebut tu, kan hadis tentang Assalamualaikum tu kan. Dan Aisyah jawab Waalaikumsalam. Dan Nabi tegur, jangan sebut macam tu. Cukup sekadar Waalaikum. Kalau dia memaki, janganlah kita turut memaki. Kita balas balik dengan yang setara atau lebih baik. So, kalau dalam keadaan itu pun orang mula memaki, Allah dan Rasulnya tegah untuk kita balas dengan makian yang buruk, iaitu perkataan buruk keluar dari mulut kita, apatah lagi dalam bisikan-bisikan rahsia kita. Sebab bisikan rahsia kita itu, kenapa kita berbisik dan berahsia? Kita tak nak ungkapan-ungkapan buruk ini, maklumat-maklumat buruk tentang orang lain dengar. Itu tujuan hadis itu didatangkan bagi menyokong ayat ini. Okay, next. Kita masuk ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Dan ayat ini adalah exceptional. Dua ayat sebelum ini Allah sebut larangan dan bahaya kalau ada perjumpaan rahsia, bisikan-bisikan rahsia, perhimpunan rahsia. Namun kadang-kala ada keperluan untuk buat begitu. Maka Allah beri panduan dan bentuk nasihat. Kalau sangat perlu dan kalau perlu lakukan, maka kita lakukannya dengan baik. Contoh, ada perbincangan-perbincangan yang rahsia, yang baik, yang perlu dilaksanakan. Contohnya perbincangan tentang perkahwinan. Kan, nak buat kelas pengajian. So, dia perlu di
dibincangkan dalam bentuk yang harmoni. Dan ada juga dalam bentuk begini. Kadang ada orang terdesak. So dia ambil tabung masjid. Sebab terpaksa. Dan dia mengaku. Dan dia berjanji akan bayar balik, minta tangguh untuk bayar. Maka kita yang tahu cerita tu tak perlu canangkan seluruh seantero alam, dan ada baiknya untuk bincangkan secara dalaman. Secara dalaman. So itu juga dalam bentuk perbincangan rahsia. So najwa selain daripada kita artikan sebagai bisikan-bisikan, boleh juga kita artikan sebagai perjumpaan, perbincangan rahsia macam tu. Yang kita tak nak orang lain tahu. So, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Atau hai orang-orang yang sedar yang dia tu beriman. Kalau mengaku beriman, dengarlah nasihat ini. Iza tanajaitum, bila kamu mengadakan perhimpunan, perbicaraan rahsia, fala tatanajau bil ism. Janganlah kamu membincangkan tentang hal ehwal yang boleh mendatangkan dosa. Orang beriman diingatkan kalau nak perjumpaan, nak buat perbincangan, janganlah kerana tujuan nak rosakkan agama. Jangan buat rancangan yang tak baik. Setakat nak buat perbincangan, lepas ni macam mana Ramadan kali ini kita nak buat macam mana? Nak tadarus ke? Itu dibolehkan. Nanti lepas raya nanti berkebetulan musim durian, apa kata kita panggil semua asatizah kita jumpa sama-sama, tu dibolehkan lah. Kan perbincangan semacam itu. Fala tatanajau bil ismi, bukan untuk tujuan dosa. Wal udwan, melaga-lagakan. Aduun, permusuhan. Kerana nak rosakkan hubungan sesama orang lain. Tapi biasanya bukan biasanya. Apa yang disebut ni adalah kesan daripada perjumpaan tu. Kesan perjumpaan tu dapat dosa. Kesan perjumpaan tu kita menyemarakkan api kebencian. Kesan daripada perjumpaan tu bersifat bermaksiat kepada Rasul. Itu lebih kepada kesan. Sebab waktu perjumpaan tu, kita tak fikir untuk buat dosa. Tapi semasa perbincangan tu yang kita tak sedar, kita terbuat dosa. Macam mana? Mudah sangat tuan-puan. Katalah grup grup Spark ni. Kan? Dengan opah. Biasanya dalam perjumpaan yang akan datang, yang akan join sama-sama dalam perjumpaan tu 8 orang. 8 orang AJK tertinggi. 8 orang AJK tertinggi yang selalu buat perjumpaan dan selalu buat perbincangan. Tak macam mana hari tersebut, hari yang dijanjikan nak berjumpa, 6 orang aja yang muncul atau 5 orang. 5 orang. 2 daripadanya ada excuse. Dia bagi tahu pada opah. Dia tak dapat nak datang. Tapi yang satu ni senyap, sunyi. Mesej tak berbalas, telefon tak angkat, email tak berjawab, blue tick pun tidak pada WhatsApp. Itu kan penuh tanda tanya. Terutamanya bagi 5 yang datang dan appear. Maka itu jam mulut kita ni ringan je. Dok kata, asal kita call tak dapat . Dia tu begini-begini. Tak pernah aku macam ni. Kan jangan-jangan dia dah tak suka pada kita kot. Tu perkataan jangan-jangan, entah-entah. Asalnya memang niat kita berjumpa tu nak bincangkan benda yang baik. Tapi dalam perjumpaan tu, perkataan kita, kita mula membuat sangkaan, andaian yang tak patut pada orang lain.
Sebab boleh jadi sangkaan dan andaian kita tu menghasilkan pergaduhan, permusuhan. Benda ni susah, sukar. Satu dia termasuk dalam bab apa? Jihad, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tak nak. Wa maksiatir Rasul dan bermaksiat. Itu belum 4 gosip lagi. Hal-hal lain. Dia ada agenda. Agenda pertama, kedua, ketiga. Hal-hal lain. 4 hal-hal lain tu. Lagi panjang dari agenda sebenar. Gitu. So, watanajau. Maksiatul Rasul. Maksudnya durhaka pada Rasul. Sebab orang-orang itu waktu tu, orang-orang munafik ni, mereka banyak buat perjumpaan rahsia nak topple down kepimpinan Nabi di Madinah. Nak melawan dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Antara bentuk perbincangan yang Allah highlight dalam Quran, perbincangan adik-beradik Yusuf. Kan? Contoh lain. Kan katalah kita sesama ahli, sama-sama dengan ceramah. Sama-sama dengan kuliah Ustaz Nazri. So besoknya waktu kita berjumpa, kita cerita tentang isi kandungan kuliah tu. Dan kadang-kadang kita selitkan, kita persoal pula kata-kata Ustaz Nazri. Ialah kata-kata saya bukan wahyu. Nak persoalkanlah. Tapi tak kalau kita sebut tentang individu, dia ada satu garis halus yang boleh bawa kepada perkara yang tak baik. Mungkin timbul keraguan, mungkin timbul sanksi. Sebab itu, kita perlu jihad, tahan mulut dari beri komen terhadap manusia. Kena tahan betul-betul, kena jihad betul-betul. So, dari ayat ni kita tahu ada najwa yang buruk dan ada najwa yang baik. Kan itu hari, bila sebut tentang najwa yang buruk, nak kena tukar ke nama anak? Ada najwa yang baik, ada najwa yang buruk. Tak perlu tukar, tak perlu bergegas ke jabatan pendaftaran JPN nak tukar IC, tak. Kan antara najwa yang baik, yang terbukti baik ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berwasiat, berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan Quran, dan berpesan-pesan dengan cara yang sabar. Pesan-pesan tu kan antaranya perbincangan, perjumpaan rahsia. Dan bentuk nasihat pun kita kena nasihat dalam bentuk tertutup supaya tidak memalukan dia. Nak dapatkan dia punya konsensus, persetujuan. Begitu. Watanajau bil birri wat taqwa, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Bil birri wat taqwa. Buat kebaikan, kebajikan dan takwa. Seharusnya perjumpaan-perjumpaan kita mencetuskan idea macam mana nak buat kebaikan. Apa lagi cara nak buat kebaikan? Nak tambah cara nak buat baik. Watanajau bil birri. Macam mana nak hasilkan kebaikan? Wat taqwa. Dan macam mana cara nak jaga diri. Itu sebabnya perbincangan yang dibuat. Bukan hanya nak buat program, tapi bagaimana nak buat kebaikan.
Najwa yang buruk, mengumpat. Mengumpat tu salah satu. Dia ada juga mengadu domba. Dia ada juga kalau dalam surah Humazah tu, wailul likulli humazah lumazah. Humazah lumazah dia terangkum semua. Apa yang disebut sebagai najwa. Kan kadang dalam perjumpaan kita, cuba salah satu agenda ialah idea baru untuk buat kebaikan. Kan? Spark ni dia dia ada orang yang menyumbang dan kemudian Spark ni sendiri dia dah ada modal dia. So daripada modal orang yang sumbangkan tu, apa lagi cara untuk kita terus boleh buat kebaikan demi kebaikan? Kita ambil restoran angkat, kita boleh sponsor menu rahmah satu minggu untuk 10 orang. Kan satu menu rahmah RM5. So untuk 10 orang RM50. Kalau 10 orang sikit sangat, 100 orang 500. Satu minggu. Bentuk-bentuk lain, cara lain untuk kita kembangkan lagi kebaikan demi kebaikan. Kalau dekat Coket tu dia ada kedai makan sahabat. Kedai makan sahabat yang dipelopori oleh Yayasan Amal Malaysia. Mereka cuba untuk dapatkan sponsor dari merata tempat. At least hari Jumaat dia boleh sediakan 200 makanan untuk 200 orang, mu'allaf ke, gelandangan ke, secara percuma hari Jumaat. So dia dapatkanlah sponsor. Dia punya dia punya kos tu lebih kurang 1,600 untuk 200 bungkus. Itulah usaha-usaha kita. Nak memperkembangkan, nak memperbanyakkan lagi cara nak buat kebaikan. Dan semua itu terhasil bukan idea satu orang, tapi perbincangan demi perbincangan. Dan kemudian Allah kata, wattaqullahallazi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah. Dan cara nak meningkatkan takwa itu dengan kita meyakini kita semua akan kembali padanya. Kita semua akan dihimpunkan di mahsyar. Gitu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kita semua akan dihimpunkan. So Allah bawa ayat ini tentang perhimpunan, tentang berkumpul, kau cerita-cerita. Sekarang kau berkumpul secara rahsia, ingat, engkau juga nanti akan berkumpul di mahsyar. Macam tu Allah ingatkan. Engkau sekarang tengah berkumpul, tapi ingat nanti akan ada satu perhimpunan yang lebih besar dari ini. Semua akan berkumpul untuk menghadap Tuhan. Wow. Kemudian tentang perhimpunan ni, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi nak memberi ingatan betapa bahaya bahawa najwa ini dia ada bahaya dia. Dia ada bahaya dia. Bahaya dia macam mana? Innaman najwa, sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik tu. Ayat 10. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik minasyaitan. Sesungguhnya perbicaraan rahsia itu dari syaitan. So bisikan-bisikan yang kita jelaskan sebagai najwa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, yang itu sebenarnya dari syaitan. Syaitanlah yang datangkan idea, yang datangkan bisikan pada mereka untuk melakukannya. Dan mereka sebenarnya telah termakan pujukan dan bisikan syaitan.
Contohnya macam mana? Tu yang adik-beradik Yusuf buat tu. Oh, tolong Yusuf, kita bunuh je lah Yusuf. Autrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Tahu kita buang dia. Jauhkan dia daripada bapa. Semua itu idea dari syaitan. Dan kita juga pernah dengar tentang apa? Konspirasi. Teori-teori konspirasi. Tentang Dajjal, tentang Freemason, tentang aluminium. Illuminati, dipanggil aluminium. Freemason. Freemason ni semua. Semua tu dari syaitan. New World Order semua dari syaitan. Syaitan yang bagi idea-idea tu. Tujuannya apa? Liyahzunal ladina amanu. Supaya kita rasa takut dan berduka cita. Najwa ni digerakkan oleh syaitan dan akan menyebabkan orang-orang beriman menjadi sedih. Kan? Sebab waktu orang-orang munafik tu buat najwa ni, buat perjumpaan rahsia ni, kadang diorang bercakap sesama mereka tapi sambil memandang orang beriman. Perbuatan tu menyebabkan orang beriman boleh menyangka dialah topik perbincangan rahsia mereka. Kan? Lepas kita buat mesyuarat, SPAQ, lepas kita buat mesyuarat kan, kadang-kadang kita nak menuju kereta nampak ada perbincangan lain dekat tempat parking. Lepas tu tengah kita berjalan, nampak ada 2-3 orang dekat tempat parking tu, tiba-tiba salah seorang tu dia pergi cuit orang yang tengah bercakap. Lepas tu diorang terus senyap. Kan? Kadang kalau mendatangkan syak, kita boleh mengagak perbincangan dia tu tentang siapa? Tentang kita mungkin. Dan kita boleh rasa sedih dengan apa yang kita lihat. Boleh agak apa yang diorang cakap. Walaupun andaian kita mungkin tersilap. Sebab diselaputi dengan emosi sangka buruk. Mungkin diorang sembang tentang benda lain. Tapi cara tu menyebabkan kita terasa. Malah lebih obvious lagi. Tak kala kita sampai, diorang senyap dan tiba-tiba terus semua beredar. Lepas tu sebelum beredar, nantilah aku call. Something sangat. Liyahzunal ladina amanu. Tujuan mereka berbincang-bincang tu untuk mendatangkan kesedihan kepada orang beriman. Lagi dahsyat kalau bertiga, 2 orang cakap bahasa yang tak difahami oleh orang ketiga. Kan? Kita berjalan berempat, tiba-tiba 3 orang bercakap bahasa yang kita tak faham. Macam kita tak wujud kat situ. Kan? 3 orang cakap bahasa Cina. Mana kita nak faham? Kan? Cakap bahasa Kelantan tiba-tiba. Apa hal? Aku Jawa kot. Ui, tuan-puan, tengok. Bahaya tak? Bahaya. Kita mungkin tak rasa, okey kot. Aku cakap dengan kawan aku bahasa Kelantan. Tapi sebab ada orang lain. Macam kita tak wujud. Dan kita sangat banyak interpretasi terhadap benda tu. Liyahzunal ladina amanu. Kita jadi sedih. Aku tak diraikan ke? Aku bukan dalam kelompok dia ke?
Kan? Ui. So, walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Oh, sebelum tu. Ada satu hadis, riwayat Imam Ahmad. Waqi' telah cerita dan Abu Muawiyah. Kedua dia mengatakan, dari Abdullah ibn Mas'ud, yang kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu bertiga, janganlah dua orang darimu berbisik-bisik tanpa melibatkan teman keduanya. Kerana sesungguhnya hal itu akan membuatnya berduka cita. Kalau ada keperluan nak bercakap secara rahsia berdua atau bercakap dalam bahasa lain, maka kena minta maaf dari yang ketiga tu. Kena minta maaf pada orang yang ketiga. Tapi benda ini sudah hilang dari common sense kita. Hilang dari common sense kita. Kita dah tidak melihat itu sebagai keperluan. Nabi kata itu boleh mendatangkan kesedihan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang darimu melakukan pembicaraan rahsia tanpa melibatkan teman yang satunya, kecuali dengan izin teman itu, kerana sesungguhnya hal itu akan membuatnya berduka cita. Gitu tuan-tuan. Tapi kita selalu buat, terutamanya kalau laki bini ada benda rahsia nak sebut. Tak nak sebut depan anak-anak, tapi anak-anak ada dalam kereta. Kan tengah berjalan nak bincang secret pada isteri, kita cakap bahasa yang anak-anak tak faham. Kalau saya dengan orang rumah saya, cakap Sabah je. Anak-anak tak faham. Nak cakap bahasa Inggeris, orang faham. Nak cakap bahasa Jawa, isteri pula tak faham. Dia cakap bahasa Minang, saya pula tak faham. So, cakap bahasa yang pihak ketiga, keempat, kelima ni tak faham. Tu untuk anak-anak lah. Tapi kalau kita berjalan bertiga dalam majlis, bertiga, cakaplah bahasa yang semua orang boleh tahu. Betul, kita punya semangat kenegerian tu tinggi. Kalaupun perlu bercakap begitu, minta izinlah dengan yang ketiga. Minta maaf dengan yang ketiga. Sebab itu boleh mendatangkan duka cita. This is common sense. Allah sedang ajar kita common sense. Common sense. Kemudian, walaysa bidarrihim syai'an illa biidnillah. Allah bagi tahu, sedangkan apa yang mereka bincangkan itu, apa yang mereka bincangkan, mereka rahsiakan, mereka rancangkan itu, tidak memberi mudarat sedikit pun kepada orang beriman, kecuali dengan izin Allah. Allah bagi tahu bahawa rancangan jahat manusia tidak akan berjaya kalau Allah tak benarkan. Banyak, ramai manusia yang berniat nak buat kerosakan, tapi Allah tak benarkan. Orang munafik dulu, dia cuba macam-macam cara. Malah cubaan nak bunuh Nabi SAW banyak kali, tapi mereka tak pernah berjaya. So, kalau ada perancangan dari orang-orang munafik zaman sekarang, maka kita tak perlu hairan
Kerana memang begitulah nature kehidupan mereka yang dipimpin oleh syaitan. Apa yang kita perlu buat? Serahkan saja pada Allah. Sebab perancangan jahat, dia tak akan berjaya kecuali Allah izinkan. Begitu. Laisa bidarrihim syai'an illa biidnillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan Allah ajak orang beriman, hanya kepada Allah lah anda semua orang beriman meletakkan kebergantungan, tawakal pada Allah. So benda ni boleh je digunakan untuk modal kita. Kita pihak ketiga, kawan kita cakap bahasa yang kita tak faham. So respon kita, kalau nak dalam ayat sarkastik boleh je. Kita pergi respon, tak apa, apa pun kau rancang pada aku, apa pun yang kau kutuk aku, Allah tak akan izinkan. Dan aku berserah pada Allah terhadap apa pun yang korang rancang. Biar korang kan. Aku pergi kata-kata biar menusuk terus dalam hati. Aku serah pada Allah je. Korang nak kutuk aku ke, lantak korang lah. Urusan korang nanti jawab depan Allah. Biar dia ada akal. Common sense. Macam tu. Yes, ada rancangan macam tu. Dan cara jawapan macam ni, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sebab benda ni memang inevitable. Tak boleh dielak. Benda macam ni memang tak boleh elak. Sebab syaitan tak pernah berhenti. Yes, inevitable. Syaitan takkan pernah berhenti untuk merosakkan kita. Benda macam ni takkan boleh dielak. So, kita akan lalui proses mematangkan cara berfikir tu berkali-kali. Kita pernah lalui zaman benda semacam ini sangat common. Dia menjadi adab, kebiasaan. Kalau kita nak bercakap depan kawan, guna bahasa yang boleh faham. Common sense. Tapi bayangkan, syaitan merubahnya sehingga orang menanggapnya ini bukan satu kesalahan untuk aku bercakap bahasa lain depan kawan aku. Sama macam tu. Sebab tu Allah pujuk orang beriman. Dah. Benda ni membuatkan kau sedih. Dah. Jangan sedih. Pertamanya, engkau tak akan dapat mudarat kecuali Allah izinkan. Yang kedua, engkau bertawakal saja pada Allah. Jalan untuk keluar dari kesedihan, yakini dia tak akan dapat bawa mudarat padamu. Yang kedua, bertawakallah pada Allah. Kita bergantung pada Allah. Wow, itu pujukan langsung dari Allah buat kita pada ayat yang ke-10. Next, ayat 11. Ayat 11 ni unik. Ayat 11 ni unik. So, kalau sebelum ini, kalau ayat sebelum ini adalah tentang najwa, tentang bisik-bisik, ada mesyuarat dalam mesyuarat, atau ada mesyuarat lain selepas mesyuarat, tujuannya orang-orang munafik nak kacau ganggu orang beriman. Nabi dah putuskan, dia nak putuskan yang lain. So Allah ajar, ayat 11 ni Allah ajar dengan cara yang unik, bagaimana cara untuk kita menghalang daripada mesyuarat kita, perjumpaan kita terganggu. Kan, ni Allah ajar macam mana cara kalau kita bersemuka supaya perjalanan mesyuarat itu, perjalanan kuliah kita, perjalanan perjumpaan kita tidak terganggu
tidak terganggu. Sebab salah satu cara orang yang ada niat jahat, bila dia nak ganggu mesyuarat, adalah dengan dia sengaja datang lambat, atau kadang-kala dia bercakap kuat dalam mesyuarat, atau dia buat benda yang tak berfaedah saja nak ganggu perjalanan mesyuarat. Buat bunyi bising ke atau berbisik sesama mereka, dan ini akan mengganggu perjalanan mesyuarat ke, kuliah ke. Kan? So macam mana nak tangani benda ni untuk tak berlaku? Kan macam mana? So Allah beri panduan kepada orang beriman. Hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. Dan ini adalah bentuk pembelajaran tentang adab dalam majlis, terutamanya majlis ilmu. Satu-satunya perkataan jalasa ataupun majlis digunakan dalam Quran hanya pada ayat ini. Sebab basically perkataan jalasa adalah perkataan yang tidak produktif. Jalasa. Perkataan ni tak produktif. Sebab jalasa ialah duduk selepas berbaring. Duduk selepas berbaring. Perkataan yang lebih produktif berbanding jalasa ialah qa'ada. Qa'ada juga duduk, jalasa ni duduk, qa'ada juga duduk. Cuma qa'ada ialah duduk selepas berdiri atau selepas berjalan. Itu perkataan yang tak produktif, Allah tak masukkan dalam Quran. So satu-satunya perkataan jalasa, tapi dalam bentuk majalis, Allah letak di sini. Ayat 11. Ayat 11. So Allah beri arahan kepada orang beriman. Sebab pada waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat suka pada majlis ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita. Tradisi itu diteruskan oleh kita. Maka adab ini kena ikut. Adab ini kena ikut. So idza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu. Bila diarahkan qila, ada orang yang bercakap tapi kita tak tahu siapa pun yang bercakap. Apabila dikatakan kepadamu bentuk pasif, qila, dikatakan kepada kamu. Maksud qila dikatakan pada kamu, kita tak tahu siapa yang bagi arahan. Dalam majlis, jangan hirau siapa yang bagi arahan. Yang penting ialah ikut arahan. Ini bila orang datang, bagi tahu kita, tepi sikit, tepi sikit. Kita paling pada dia, kau siapa nak suruh-suruh aku? Adabnya ialah tak kisah siapa pun bagi arahan untuk melancarkan perjalanan majlis. Ikut aja, bukan persoal siapa yang bagi arahan. Ini kita dalam majlis, kita perasan kita lah VIP. Sedangkan sepatutnya majlis ilmu menjadikan ego kita rendah dan tunduk. Iza qila lakum. Ini cara Allah ajar kita beradab. Iza qila lakum. Bila dikatakan pada kamu, diarahkan kepada kamu, tafassahu, buka sikit, lapang-lapangkan. Berlapang-lapanglah dalam majlis. Maka lapangkanlah. Sebab orang munafik ni dia selalu ambil peluang nak duduk dekat Nabi. Sebab
Diorang nak tunjuk-tunjuk yang konon mereka rapat dengan Nabi. Nabi, dia tak tegur lah perbuatan tu. Tapi sekarang Allah tegur. Kan? Dalam kes ni, Allah tegur. Kan ada satu kes yang lain, Nabi dia tak akan tegur para sahabat bila berkaitan dengan isu pribadi dia. Contohnya dah settle makan-makan kat rumah Nabi, baliklah. Kan? Baliklah. Ini diorang saja-saja terus lepak sampai lewat malam. Nabi nak tidur. Tapi Nabi tak sanggup nak tegur. Nak kata korang baliklah. Sebab Nabi sangat pemalu. So dalam kes itu Allah tegur perbuatan sahabat yang berlama-lama terus lepak walaupun dah lewat malam. Selalunya untuk kes ini, selalunya bila Nabi SAW bagi ceramah, bagi kuliah, para sahabat akan duduk dekat-dekat. Tapi kali ini dalam mesyuarat, mereka disuruh untuk duduk berpecah. Jangan duduk sekelompok. Kenapa macam tu? Sebab orang mukmin disuruh untuk duduk berpecah. Kerana kalau ada orang yang munafik datang, mereka tak boleh duduk bersama kawan-kawan mereka yang jahat. Sebab bila nampak tempat kosong tu jarang, maka mereka akan duduk antara orang beriman. Kan bila duduk jarak-jarak, dia akan penuhkan tempat yang kosong. Tak bolehlah duduk berdua. Maka mereka tak bolehlah buat rancangan bisik-bisik sesama mereka. Dan diorang tak akan mampu untuk buat bunyi-bunyi yang tak patut. Mereka sudah jadi terpencil. Gitu. Ni mujur kita duduk online ni tuan-puan. Kalau kita bersemuka, kita akan duduk dengan geng kita. So bila duduk dengan geng, lama tak jumpa, kita borak duduk dengan geng. Ustaz bercakap kat depan. Kita borak dengan geng kita kat sebelah. Aku tak tahu. Sama je. Kan? Ini mujur kat rumah masing-masing. Itu pun tantah video call dengan BFF. Gitu. So, bila diajar semacam tu, ayat ni juga, tadi tu pendapat pertama. Pendapat kedua, ayat ini boleh dilihat secara umum. Ia bukan hanya untuk majlis yang Nabi ada, tapi mana majlis perjumpaan. Kalau tempat tu sesak, maka hendaklah lapangkan tempat duduk untuk bagi orang yang baru sampai boleh duduk. Beri ruang kepada orang yang baru datang. Supaya diorang juga boleh ambil manfaat dari majlis tersebut. Dia, kenapa macam tu? Sebab sangat tak sopan kalau orang baru datang, dia suruh orang yang dah ada kat situ untuk bangun supaya dia boleh duduk kat situ. Kan tak sopan. Tapi yang Allah ajar ialah orang yang ada kat situ beri ruang. Beri ruang. Nabi pernah beri arahan. Nabi pernah bersabda, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majlisnya, lalu dia duduk menggantikannya, tetapi lapangkanlah dan luaskanlah tempat duduk kalian. Sekarang bukan book seat aja.
Sekarang dah mula dah perangai book parking. Parking kereta. Dia boleh berdiri kat situ, tak bagi kereta lain masuk. Dia book parking. Kawan dia entah tingkat berapa, entah pergi melilau, dia berjalan cari parking kosong. Lepas tu call kawan dia. Jangan seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majlisnya, lalu dia duduk menggantikannya. Tapi lapangkanlah dan luaskanlah tempat duduk kalian. Ini common sense yang Allah ajar. Yafsahillahu lakum. Oh, by the way, ayat ini ada orang guna untuk cari parking kereta. Dan dia kata ikut pengalaman dia, berkesan. Berkesan sebab pada perkataan yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan segalanya untuk kamu. Kalau kita lapangkan urusan orang, Allah yang akan lapangkan urusan kita. Sebab tu kadang kalau opah minta tarikh, minta masa, saya seboleh-boleh akan cuba penuhi apa kehendak opah. Sebab saya nak Allah layan saya begitu juga. Tak kala saya minta, saya nak Allah lapangkan urusan saya. Tak payah cerewet. Nak bagi masa bila pun terima je, kecuali bertentangan. Tu. Fafsahu, lapangkan, yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan kamu. Tak, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan bila dikatakan kepada mereka berdirilah, nasyaza maksudnya bangkit. Selepas sudah habis mesyuarat, teruslah balik ke rumah masing-masing. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Bila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Jadi lepas perjumpaan, okey, barakallahu lakum, jom kita beredar. Beredarlah. Jangan duduk-duduk kat situ. Bahaya sebab orang nak beredar. Tak bahaya kalau duduk-duduk lepas mesyuarat. Dia akan bersembang-sembang, bincang-bincang dalam kumpulan kecil. Biasanya kalau dah mula sembang tu, dia akan timbul perkara lain. Dan kalau nak belajar tentang mesyuarat ni, tuan-puan boleh buat lawatan ke Seri Petaling. Dan tengok macam mana abang-abang tabligh bermesyuarat. Tengok macam mana cara abang-abang tabligh ni bermesyuarat. Mereka ada teknik yang memang kita tak buat. Dalam mesyuarat kita. Tapi begitulah mereka, orang-orang tabligh ni, memahami sunnah Nabi. Pernah tengok join diorang pergi mesyuarat? Tak pernah kan? So boleh grup Spark pergi minta izin dengan Seri Petaling, bagi tahu kami perkumpulan wanita nak belajar cara bermesyuarat. Boleh tunjukkan tak? Lain. Setiap seorang akan bagi pendapat. Ada orang nak bagi pendapat. Tapi sebelum bagi pendapat, dia istighfar dulu. Dia istighfar, khawatir pendapat dia ni dirasa bangga dengan pendapat dia. Selepas bagi pendapat, dia istighfar lagi. Khawatir apa yang dia cakap tu sia-sia, Allah tak terima. Lain tuan-tuan. Tabligh dia tarbiyah ni lain.
Nak melihat sunnah, tengok grup-grup tabligh ni. Lain. So lepas mesyuarat, masing-masing semua istighfar. Keluar. Tak payah nak gosip-gosip, nak small talk, tak keluar. Terus buat kerja. Ui, lain. Inilah bentuk arahan dari Allah. So ayat ini juga ditafsirkan begini. Di zaman Nabi, ada yang duduk bersama Nabi sampai habis majlis. Dan ini menyebabkan orang yang baru tak dapat nak duduk dengar apa yang Nabi sebut. Maka Allah turunkan ayat ni memberi jalan keluar. Kalau Nabi suruh orang bangun, tinggalkan majlis, maka orang tu kena bangun. Beri peluang orang lain. So orang yang diarahkan tu jangan terasa sebab ini arahan Allah. Rupanya ada macam tu. Ramai sangat orang nak dengar Nabi kot yang bagi kuliah. So Nabi nak bagi peluang pada orang lain yang tak bersesempatan. Engkau bangun. Pergi je lah. So ini arahan Allah. So jangan terasa. Fafsahu. Maka yang baru datang berdiri menghadap kepada Nabi dan berkata, semoga kesejahteraan terlimpah kepada engkau, hai Nabi Allah, dan keberkahannya. Lalu Nabi jawab salam mereka. Setelah itu mereka ucapkan salam pula kepada kaum yang hadir. Dan kaum yang hadir menjawab salam. Begitu. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. So di hujung Allah sebut tentang Allah angkat tinggikan darjat orang-orang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Tuan-puan, lazimnya kita hanya memetik petikan ini sahaja dan kita tinggalkan keseluruhan ayat. Kita hanya memetik petikan ini dan kita kata, inilah bukti Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Tanpa kita tahu latar belakang kenapa Allah angkat darjat orang berilmu. Dalam konteks ini, kita sekarang dah tahu. Kalau tengah penuh, bila kita dah settle kita punya urusan, cepat-cepat beredar. Sebab orang tengah tunggu nak berurusan di situ. Itu tanda kita berilmu. Kita tahu common sense. Pergi ke kedai yang viral, orang tengah beratur nak makan, kita dah settle makan, cepat-cepatlah beredar. Orang pun nak makan juga. So petanda orang tu tak berilmu kalau dia buat kan ni nanti Ramadan, waktu buka puasa, confirm tempat-tempat restoran ni penuh. Waktu maghrib tu nak berbuka. Kadang ada yang bawa anak kecil, dekat meja tu dah habis makan. Dia dah habis makan, tapi borak-borak lagi. Sekarang dalam ayat ni Allah bagi tahu, Allah angkat darjat orang beriman dan Allah angkat darjat orang yang tahu, orang berilmu. Berilmu dengan bentuk macam mana? Dia nampak keperluan orang lain lalu dia mudahkan urusan tu. Wallah, demi Allah, dan Allah wallah bima ta'maluna khabir. Allah sangat tahu apa yang kamu buat.
Wih, banyak tuan-puan, banyak. So, ilmu dekat sini adalah common sense. Rasa bertanggungjawab, rasa ihsan, rasa empati pada orang lain yang juga nak dapatkan khidmat di situ. Kau dah dapat, beredarlah. Kan? Dan lebih dahsyat lagi. Dah nampak jam pukul 10 macam tu, berhentilah. Lebih 5 minit. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz. Tak apa Ustaz, kalau majlis ilmu macam ni, saya rasa kalau lebih sedikit jemaah tak ada yang marah kot. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita dapat ambil pengajaran kita daripada surah Al-Mujadilah pada malam ini lebih kepada adab dan juga etika kita ketika berada di dalam sesuatu majlis dan juga bersahabat serta di dalam kejiranan juga, sama seperti macam kita pergi ke majlis kenduri makan-makan, lepas makan bangunlah cepat-cepat bagi orang lain masuk pula. Exactly. Okay. Contoh-contoh Ustaz. Okey, baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah semoga bersama-sama beroleh keberkatan dan juga manfaat daripadanya. Saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.